Kita bersama dengan Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Nasri, Zainul Abidin ataupun Dr. Mazhar, popular. Datuk Mazhar, Assalamualaikum Datuk, terima kasih bersama dengan kami pada jam ini. Datuk, pertama sekali, kalau kita boleh bincangkan, rakyat Malaysia ini, umat Islam khususnya, kita dah biasa solat Jumaat itu memanglah di masjid berjemaah, solat sunnah Aidilfitri juga di masjid berjemaah, tetapi kali ini, tahun ini berbeza sekali. Untuk mereka memahami bahawa itu adalah norma baharu mereka, bukan sesuatu yang mudah untuk umat Islam kan. Bagi pihak Datuk sendiri, kalau di Perlis itu, bagaimana untuk membuat keputusan menyatakan kepada orang ramai solat sunnah Aidilfitri itu perlu dilakukan di rumah dan sebagainya. Keputusan ini sudah pasti bukannya mudah, lebih lagi untuk melihat kepada rujukan dan juga memahamkan orang ramai kenapa keputusan ini perlu diambil. Mungkin Datuk boleh ceritakan prosesnya, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebenarnya ia satu keputusan yang tidak mudah, tetapi Perlis dalam pengalaman kita telah membuat keputusan yang lebih sukar daripada itu, iaitu kita merupakan negeri yang paling awal membuat keputusan untuk menghentikan solat Jumaat di semasa awal COVID. Dan itu sesuatu yang sukar kerana negeri-negeri lain belum buat dan dunia juga belum buat. Tetapi ahli fatwa kita berbincang dengan begitu sukar berfikir, akhirnya kita melihat bahawasanya dalil-dalil berpihak kepada kita mesti menghentikan solat Jumaat untuk mengelakkan keadaan yang lebih buruk. Tapi alhamdulillah, hasilnya Perlis negeri yang paling awal yang selamat daripada ataupun dapat diiktiraf sebagai kawasan zon hijau, dan kita ke arah untuk menjadi putih. Dan ini apabila kita nak buat keputusan untuk sembahyang hari raya ni tidaklah sukar, tapi ia tidak seperti solat Jumaat, kerana solat Jumaat itu dia fardu, sedangkan sembahyang hari raya ni di sisi umum mazhab Syafi'i umpamanya menganggap ia sebagai sunat. Tetapi oleh kerana orang Melayu ni kebiasaannya, kalau Jumaat pun dia tak semayang, tapi semayang raya tu dia semayang. Itu yang kadang-kadang yang perasaan itu bukan mudah itu. Kerana kadang-kadang satu orang tu setahun tu 2 kali dia semayang. Mudah-mudahan tak jadi macam itulah kita. Tetapi bila kita buat keputusan ini, kita lihat kita telah buat persiapan awal dengan langkah-langkah penerangan apa yang patut kita lakukan dalam keadaan demikian. Saya ingin memahamkan satu hal pada peringkat awal ini, iaitulah kalau Islam ini, kita umat Islam ini di Malaysia majoriti, dan kita hidup dalam keadaan alhamdulillah syiar agama itu ternyata, dan kemudian kita dapat mengamalkan agama dengan bebasnya. Tetapi di negeri-negeri yang minoriti Islam, di tempat-tempat tertentu, orang Islam sangat minoriti. Kadang-kadang memang mereka tak dapat semayang hari raya berjemaah, mereka semayang di tempat mereka saja. Hal ini kita alami dalam keadaan ini kerana suasana yang kita ada ni, dan ini bukanlah ganjil sebenarnya, kerana Islam itu boleh hidup dalam semua keadaan. Ya. Datuk, biasanya Datuk apabila raya ni kita sudah terbiasa dengan kebiasaan, walaupun kita bermaklum sebenarnya Hari Raya Aidilfitri ini adalah hari untuk meraihkan sebulan kita menahan diri daripada nafsu, lapar dan dahaga sepanjang bulan Ramadan, dan untuk kita meraihkan sebulan itu. Tapi dalam masa sama juga sudah menjadi kebiasaan adat untuk kita saling kunjung-mengunjung, bersua muka, bermaaf-maafan, saling bermaafan. Tapi dalam keadaan sekarang ini bukannya boleh buat, susah kan? Ya. Tapi macam Datuk sendiri bagaimana ingin kita nak membiasakan normal baharu ini? Yelah, raya dah tak boleh kunjung-mengunjung lagi. Ya, terima kasih. Konsep yang penting bagi hari raya itu seperti mana yang disebut oleh Al-Quran, iaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, iaitu supaya kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari, iaitu kita menyempurnakan puasa kita, dan kita membesarkan Allah, bertakbir di atas hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Hal ini kita dapat lakukan, iaitu kita bertakbir bersama dengan keluarga, walaupun tak dapat dibuat di ramai-ramai di lapangan, di masjid, tapi di corong-corong radio masih terdengar takbir. Di mana saja patut kita berada di rumah kita, kita patut takbir.
Ini kadang-kadang selama ni kita terlupa, ramai dengan family di rumah, bising macam-macam, kita lupa takbir. Kita patut takbir, yakni bermula daripada masuknya maghrib sehinggalah tamatnya solat Aid, solat hari raya. Itu adalah masa untuk kita bertakbir, sama ada selepas daripada solat ataupun semasa kita ramai-ramai berhimpun, di mana saja kita berada, kita takbir. Hal ini boleh dilakukan. Cuma kunjung-mengunjung yang merupakan ia adalah merupakan perhiasan hari raya, bukan core kepada hari raya itu sendiri. Itu barangkali yang kita tidak dapat lakukan. Tapi ialah kita melakukan hal yang lebih penting, iaitu untuk menyelamatkan nyawa, yang merupakan titah arahan agama yang lebih penting daripada sunat untuk kita ini ziarah menziarahi antara satu sama lain. Ya, satu lagi, saya rasa banyak lagi amalan lain yang boleh kita buat pada hari raya ni. Pakai wangi-wangian, kita pakailah wangi-wangian. Janganlah kerana kita tak boleh pergi ke masjid ataupun tak boleh keluar, kita tak pakai baju berkemban saja, ataupun duduk dengan kain plekat baju putih je di rumah raya apa, tak boleh keluar. Kita jangan macam tu. Kerana hari raya kita pakai pakaian yang cantik, wangi-wangian. Pagi sebelum kita solat bersama dengan keluarga kita, kita makan sekali, kerana ini adalah Aidil Fitr, iaitu hari raya fitri, di mana kita disunatkan makan sebelum pergi ke tempat solat. Maka duduk di meja hidangan. Kita mungkin ada masa yang lebih sikit. Dulu kita bimbang lambat nanti tak dapat tempat di masjid, dan kemudian ataupun di tempat lapang untuk imam datang dah nanti kita lewat. Sekarang kita boleh duduk dengan keluarga, makan terlebih dahulu, kemudian jalan sama-sama ke tempat solat di ruang rumah kita, ataupun kalau kita ada ruang yang lebih di luar rumah kita, dalam kawasan rumah kita, mana-mana tempat dalam yang kediaman kita, maka kita ada ruang yang mungkin lebih selesa di sudut waktu. Datuk, secara tradisinya kalau kita lihat Hari Raya Aidilfitri ini adalah hari yang kita boleh sifatkan untuk kita eratkan silaturahim. Tetapi tahun ini seperti yang kita bincangkan, berbeza sekali untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan mereka ialah kunjung-mengunjung tidak boleh lagi dilakukan, dan ramai yang melihat sukar untuk mereka mengeratkan silaturahim itu. Tetapi dalam konsep di sisi Islam itu, mengeratkan silaturahim ini bukan sahaja pada hari raya, malah sepanjang tahun, sepanjang masa pun. Dalam keadaan ketika ini, bagaimana mungkin nasihat Datuk sendiri kepada orang ramai untuk mereka mengeratkan silaturahim, bukan sahaja di kalangan ahli anggota keluarga terdekat, malah saudara mara yang mereka jarang jumpa? Bagaimana ini boleh dilakukan, Datuk? Ya, hubungan yang baik itu sebenarnya bermula dengan sikap ataupun perkataan yang baik. Maka saya nak ingatkan diri saya dan juga kita semua, apabila kita duduk ramai-ramai di keluarga ni, dah COVID ni, kita stay home dah lama, kadang-kadang mungkin dah tengok muka pun kerap, kadang mungkin ada kejemuan kita itu di situ. Maka pastikan kita pada hari raya atau musim raya ni guna perkataan yang baik. Kerana dengan perkataan yang baik akan menghasilkan jiwa, akan menimbulkan perasaan yang baik. Sebab itu kadang-kadang makanan yang sedap, baju yang cantik tidak memberi makna jika jiwa tak bahagia. Maka qulu linnas bil husna, cakap pada manusia perkataan yang baik. So duduk dengan family, cakap perkataan yang baik. Itu family yang terdekat yang kita duduk. Sebab itu kita mungkin boleh telefon keluarga kita, hubungi mereka di zaman sekarang ni, berbagai-bagai teknologi. Berikan ucapan-ucapan yang baik, kan, gurau senda yang baik juga. Hari raya ialah hari bergembira. Sebab itu Nabi SAW pada hari raya, apabila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menziarahi rumah Nabi SAW, dan beliau mendapati dua orang gadis sedang menyanyi dalam rumah Nabi. Kita bayangkan menyanyi dua orang wanita, gadis menyanyi dalam rumah Nabi. Kalau menyanyi dalam rumah ustaz pun sebahagian ustaz sensitif. Tapi ini menyanyi di dalam rumah Nabi SAW. Abu Bakar kata, amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Adakah suara syaitan di dalam rumah Rasulullah? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Rasulullah SAW kata, da'huma ya Abu Bakar. Biarlah mereka, wahai Abu Bakar. Inna likulli qaumin 'idan wa hadzal yaum 'iduna. Dan kerana setiap kaum itu ada hari raya, ini adalah hari raya kita. Maksudnya manifestasi daripada hari raya itu ialah menzahirkan kegembiraan, menzahirkan perasaan yang bahagia,
Dan apa saja kita kena buat hari ini, walaupun dengan kadar yang terhad di dalam kediaman sendiri, zahirkan kebahagiaan itu, zahirkan kegembiraan itu, zahirkan rasa bersyukur itu. Kerana itu adalah manifestasi daripada hari raya. Sebab itu hari raya bukan hari sedih. Sebab saya setuju jugalah dengan apa yang Perdana Menteri sebut. Tak payahlah pasang lagu-lagu yang menimbulkan benda yang sedih nak balik kampung. Kadang-kadang sedih ni pun seronok juga. Dia kadang-kadang sedih ni dia sambut dalam sedih tu dia seronok. Tapi kita tak boleh dalam suasana ni jadi hari raya jadi hari meratapi atau menangisi. Hari raya ialah hari kemenangan. Hari raya ialah hari kebahagiaan. Hari raya kita zahirkan perkataan yang membahagiakan dan hubungan yang baik di antara kita. Datuk, secara ringkasnya kalau boleh Datuk, untuk kita pelajari hikmahnya sepanjang PKP ini, apa yang mereka boleh pelajari? Kalau kita lihat di sosial media, ramai berkata sebelum ini kalau malam-malam terakhir Ramadan sehinggalah ke hari raya, mereka ini sibuk mencari persiapan raya dan sebagainya. Kali ini ramai yang update status ni tentang bagaimana untuk mengejar Lailatul Qadar sebagai contoh. Apa lagi hikmahnya yang sepatutnya kita pelajari daripada segala kesukaran juga cabaran yang kita lalui ini? Terima kasih. Saya rasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua kejadian itu mempunyai hikmahnya, sudah pasti. Dan Allah mendidik kita. Saya kata antara benda yang besar kita sepanjang Ramadan yang lepas ialah kita, saya rasa tahun ini paling kurang sekali umat Islam membazir di Malaysia. Kalau tidaknya makanannya, ya Allah, di bazar Ramadannya, buffet-buffet mewahnya, itu tak kira lagi jamuan-jamuan di hotelnya, macam-macam. Hari ini dengan keadaan yang terhad, beli dengan terhad, artinya puasa itu boleh pun dilakukan. Dan ramai orang dah belajar, terutama ketua keluarga, untuk solat, jadi imam, jadi apa untuk keluarga. Dan ini banyak perkara yang kita pelajari. Dan juga apabila datang hari raya, inilah juga bila datang hari raya, kita di Perlis umpamanya, kita telah keluarkan garis panduan bagaimana nak menunaikan solat hari raya. Boleh pergi lihatlah kepada laman web Jabatan Mufti Perlis. Lengkap kita berikan macam mana nak tunaikan solat hari raya, macam mana nak baca khutbah. Khutbah tidak wajib tetapi digalakkan untuk membacanya. Macam mana keluasan bermazhab ataupun keluasan mengamalkan agama. Dahulu orang bukan tahu, kata boleh juga solat Jumaat ini kurang daripada 40, 12, ada qaul 3, ada qaul 4 dan seumpamanya. Tapi inilah PKP ini menyebabkan semua orang duduk membaca bahan-bahan ilmu. Kerana ada perkembangan-perkembangan yang baru yang mendesak kita untuk mempelajari agama pada dimensi yang lebih luas. Ini penting. Sebab itu saya rasa banyak hikmah. Dan orang utara kata jangan jadi perak sangatlah apabila mendengar pandangan-pandangan yang berbeza-beza itu. Kalau tidak, kita ni lain daripada kita saja. Oh, apa ni aku tak pernah dengar. Padahal pembacaan kita pun tak luas. Tapi apabila kita mendalami, apabila we experience benda itu, apabila kita merasai dan melalui perkara itu, maka kita tahu bahawasanya kita hidup di dalam dunia yang luas, terutama zaman ini. Dunia bagaikan satu kampung saja, globalisasi dan seumpamanya ini menuntut untuk kita mengkaji, melihat kepada madrasah-madrasah ataupun school of thoughts ini lebih daripada sekadar yang kita biasa, kepada ruang-ruang yang lebih luas. Dan kesarjanaan ataupun scholarship kita itu perlu di ufuknya itu perlu horizon pemikiran kita itu perlu dibuka dengan lebih luas. Betul Datuk. Sebab itu antara wahyu pertama, Iqra', bacalah supaya kita meluaskan ilmu pengetahuan, belajar memahami, mengenali mereka yang lain, makhluk lain di bumi Allah ini. Dan banyak juga kita belajar manfaat ilmu hasil perbincangan kita dengan Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Perlis. Terima kasih Datuk di atas perkongsian tu. Okey Datuk, terima kasih. Selamat Hari Raya Datuk, buat Datuk dan juga isteri keluarga dan juga seluruh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya untuk kedua-dua sahabat kita di studio dan juga kepada semua rakyat Malaysia. Baik, terima kasih Datuk atas ucapan tersebut. Itu tadi Mufti Perlis. Kita membincangkan tentang ialah norma baharu bagi umat Islam. Ini kali pertama mereka lalui, bagaimana mereka perlu berhadapan dan menerima. Itu yang penting, seperti apa yang Dr. Mazhar sebutkan tadi. Ilmu itu luas pada akhirnya. Ini tertulis dalam Al-Quran. Ilmu Allah itu luas, perlu lebih banyak bacaan. Dan kalau kita tak tahu, kita rujuk kepada yang pakar.